Waalaikumsalam. Untuk ubat demam baby yang berusia 1 tahun, dia sebenarnya tengok pada berat adalah paracetamol 10 ke 15 miligram per kilo setiap 6 jam sahaja. Hanya paracetamol. Waalaikumsalam. Untuk baby yang berusia umur 2 bulan, memang berak 5-6 kali itu normal. Jangan risau selagi berat baby naik. Waalaikumsalam. Baby berusia 8 bulan kalau tak merangkak tapi mengesot, itu dikonsider normal. Ada baby yang tak merangkak, hanya mengesot dan kemudian terus berjalan, atau juga dikenali sebagai bottom shuffling. So bukan perkara luar biasa lah. Maaflah lambat balas, mesti dah baby dah berjalan dah sekarang. Waalaikumsalam. Baby berusia 5 bulan 9 hari sebenarnya dah boleh makan, tetapi cair, sangat cair. Pasal kita dulu dah dipanggil weaning, sebaiknya bagi start relax ataupun bubur kosong tanpa ada isi apa-apa. Umpama bubur McD campur lagi satu cawan air yang di blend. Bila masuk 6 bulan, dia mesti balance beras campur protein, sedikit lemak yakni minyak, dan juga sayur-sayuran. So itulah baru cara makanan yang betul. Waalaikumsalam. Apabila bercakap mengenai COVID dalam kanak-kanak, majoriti kanak-kanak mempunyai risiko jangkitan yang sama. Cumanya mereka mempunyai komplikasi yang sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Dan majoriti yang dijangkiti adalah asymptomatic. Dan dalam data macam contoh di Malaysia, sehingga Jun 2021, 85,000 lebih yang dijangkiti, hanya 15 kematian yang melibatkan kanak-kanak. Jadi numbers itu sangat-sangat rendah. Kerana itu kita menyeru bahawa yang sebaik-baik divaksinkan dulu adalah orang dewasa. Kerana apa dia berlaku begitu? Kerana kematangan sistem pertahanan budak-budak dan juga paru-paru mereka menyebabkan tidak bertindak dengan sepenuhnya terhadap virus COVID. Dan yang betul-betul bahaya adalah pada kanak-kanak yang berisiko dan kanak-kanak yang berumur bawah daripada 1 tahun. Halo. Waalaikumsalam. Sekiranya anak umur 3 tahun dan masih lagi berat tak mencapai target, yang paling penting adalah kena lihat apa yang dimakan. Tak semestinya kena makan berat tu kena makan nasi. Yang penting composition dia mesti komplit. Karbo, protein dan juga lemak. Vitamin hanyalah aksesori. Kemudian susu yang diberikan mesti diberikan bukan pada waktu makan. So perkara yang terbaik kena datang jumpa doktor pakar yang terdekat ataupun jumpa pakar pemakanan untuk review diet, untuk mengenal pasti diet yang sesuai atau diet apa yang anak ni suka. Kadang-kadang kita masak bukan untuk anak, kita masak untuk selera kita, tapi kita bagi anak makan mengikut selera kita. Sudahnya anak tak nak makan. Selamat sejahtera. Sebenarnya memang itulah tujuan vaksin. Vaksin diberikan untuk mencegah komplikasi akibat COVID yang boleh menyebabkan kematian. Tapi kalau kita nak kata 100%, tidak mungkin. 100% adalah kuasa Tuhan. Tapi kalau kita nak kata 99%, boleh lagi, kerana data menunjukkan apabila divaksin macam di negara Eropah ataupun di UK sebagai contoh, apabila 80% rakyat mereka telah menerima vaksin, jadi kadar kemasukan ke hospital zero dan kadar kematian juga hampir tidak ada semenjak diperkenalkan vaksin di United Kingdom especially. Jadi dia hanyalah ikhtiar kita untuk mencegah kematian dan kadar kemasukan ke hospital. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sekiranya kita dah kena COVID, boleh ambil vaksin, tak ada masalah. Kerana dalam vaksin membawa maklumat varian-varian yang lain. Kalau sekadar terkena hanya sekali COVID, yang COVID itu hanyalah mungkin Wuhan yang original, jadi badan kita tak mempunyai variability untuk melewaskan virus-virus atau varian-varian yang lain. Jadi kerana itu dinasihatkan untuk ambil vaksin walaupun dah kena COVID. Cuma dahulunya kita kata ambil lepas 3 bulan. Tapi sekarang ni protokol yang baru, anytime boleh ambil kerana untuk mengekang varian-varian yang baru yang lebih menakutkan seperti Delta variant. Waalaikumsalam. Sekiranya berat anak tak naik, bukan sekadar susu. Susu pediasure tu dah okey. Yang paling penting
kita kena lihat berapa kalori intake dia. So kita nak tahu macam mana makan pagi, petang, malam, dan juga calculation dari segi berapa jumlah susu yang diambil, berapa ounce, berapa mil, yang boleh kita calculate betul-betul berapa dia punya jumlah kalori. Jadi yang paling penting detailing itu. So jumpa doktor ataupun dietitian untuk review semua tu sekali, baru kita boleh intervene. Tapi susu Pedesure tu dah okey sangat, tak perlu tukar pada susu lain. Waalaikumsalam. Sekiranya baby ada isi dalam lubang hidung dia, saya tak tahu umur berapa ni. Kalau awal dia boleh jadi nasal polyp ataupun turbinate hypertrophy, maksudnya keresdung yang agak teruk, dan perlu dicek lah. Kena periksa betul-betul apakah diagnosis sebenar. Kalau tanya dalam telefon payah gini. Waalaikumsalam. Baby yang umur 8 bulan kalau masih merangkak itu tak normal. Kena cek dengan jumpa doktor, tengok apa masalah baby, dapatkan diagnosis, sila intervene awal untuk mengatasi masalah yang mungkin berkaitan.